Ni tadi dia bagi baik pakai tangan tadi sedap sikit. Ustaz nak pakai tu. Ha. Selesa sikit, ada nyawa. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Nawawi yang merupakan sahabat saya, kawan saya. Kita doakan Ustaz Nawawi sentiasa dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan ditetapkan imannya. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang diraikan YB dan juga tampuk kepimpinan Masjid Tuanku Jaafar. Semoga YB dan juga tampuk kepimpinan masjid dikurniakan Allah kecerdasan minda, kecergasan fizikal, nampak yang benar itu benar dan mudah mengikutinya, nampak yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian itu Seremban secara khususnya dan Negeri Sembilan secara amnya sentiasa dipandu ke arah diredai Allah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kepada para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, para ustaz dan ustazah, para kiai, para habaib, ahlul bait Nabi yang ada di dalam majlis ini. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya kepada semua ayanda dan bonda muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang ada di dalam majlis ini, kita doakan yang pertama supaya Allah Ta'ala menetapkan iman kita. Amin. Yang kedua, supaya Allah mematikan kita dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, supaya Allah menerima semua amalan kita. Amin. Dan yang keempat, supaya Allah menemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semua sehat? Alhamdulillah.
Marilah sama-sama kita mulakan majlis ini dengan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan kepada ahli keluarga kita, kepada guru-guru kita, para ulama, para masyayikh, dan kepada jiran tetangga sanak saudara kita, khususnya qaryah arwah-arwah yang pergi dahulu daripada kita di bawah qaryah Masjid Tuanku Jaafar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Menyambut Isra' dan Mi'raj adalah satu amalan tiap-tiap tahun. Maknanya umur saya sekarang 34 tahun. Jadi sepanjang 34 tahun itu, sepanjang itulah kita mendengar cerita pasal Isra' dan Mi'raj. Menyambut Isra' Mi'raj ini adalah satu, kita kata, amalan yang ditetapkan di dalam Al-Quran sebenarnya. Tetapi secara umum di dalam firman-firman Allah, antaranya dalam surah Al-Hajj ayat 32, Allah Ta'ala kata, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Shadaqallahul azim. Demikian itu, siapa-siapa yang meraihkan, membesarkan, memeriahkan, menta'zimkan sya'airillah, syiar-syiar Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kehebatan Allah. Dan Isra' Mi'raj memang clear Allah bang, linuriyahu min ayatina, memang nak tunjuk kekuasaan Allah. Jadi siapa-siapa yang meraihkan, memeriahkan, menghidupkan, mengagungkan, mentazimkan Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala kata, fa innaha min taqwal qulub, ketahuilah bahawa ini adalah tanda-tanda hati orang yang bertakwa. Jadi sebab itu di negara kita ada negeri yang cuti, ada negeri yang tak cuti, tapi dari segi sambutan semua masjid surau pasti akan buat. Sebab apa? Sekurang-kurangnya tiap-tiap tahun ada bulan-bulan yang kita announce bahawa, ya Allah, tengoklah kami ni bukti hati kami takwa kepada kamu, tunduk kepada kamu. At least ada. Jadi terima kasih kepada pihak masjid buat sambutan begini. Saya sangat terharu dan seronok dan rasa betuah bila orang sambut Isra' Mi'raj. Bagi peluang pula saya ceramah. Rasa betuah sungguh seronok. Sebab apa? Sebab ini adalah tanda-tanda hati orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, Isra' Mi'raj bukanlah cerita yang kita tak biasa dengar, khususnya di Negeri Sembilan. Saya di mana sahaja saya pi di pelosok Negeri Sembilan, saya sentiasa memperingatkan kepada rakyat Negeri Sembilan supaya bersyukur kerana satu-satunya negeri yang mempunyai enakmen tasawuf, Negeri Sembilan.
Negeri lain tak ada. Negeri Sembilan lah satu-satunya negeri yang patut kita salute, sebab ada enactment untuk tasawuf itu dalam undang-undang Negeri Sembilan. Bagus. Itu kita puji. Kita mana pun saya pesan, silap-silap orang Negeri Sembilan pun tak tahu. Jadi tambah orang yang duduk dekat negeri macam ni, Isra' Mi'raj memang permainan kita. Sentiasa dicerita, sentiasa disebut. Jadi apakah hari ni kita nak ambil daripada Isra' Mi'raj? Jadi Ustaz Nawawi bagi tahu, Ustaz Don, hari ni tolong cerita sikit supaya bagi orang ambil Isra' Mi'raj masuk dalam kehidupan. Ini antara kekurangan kita zaman sekarang. Termasuk saya lah. Apa dia? Kita mengaji agama, kita baca Quran, kita baca tafsir, kita baca hadis, kelas pengajian dekat Masjid Tuanku Jaafar hari-hari. Tapi benda yang kita mengaji, kita tak dapat nak tarik masuk. Dia duduk kat mana dalam hidup kita? Jadi hari ini kita cuba ambil sama-sama. Salah silap kita apa betul lah. Tak apalah. Sama-sama lah. Saya salah, tuan-tuan apa betul. Jadi kita ambil dua asas dulu. Yang pertama, Isra' tempatnya di dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Satu je ayat dia. Okey, saya ulang sekali, satu je ayat dia. Nanti kita ambil balik tau perkataan. Satu saja ayat dia. Okey, satu je ayat dia. Adapun walaupun daripada Mekah ke Baitul Maqdis itu Isra', bukan esok baru Mi'raj. Dia secara Isra' Mi'raj, tetapi Allah letak dalam dua surah yang berbeza. Mi'raj bukan dalam surah Al-Isra', Mi'raj dalam surah An-Najmi juzuk 27. Tadi surah Al-Isra' juzuk 15, yang ni juzuk 27. Timbul persoalan di kalangan ulama, pasal apa Allah letak dua surah berbeza? InsyaAllah sekiranya sempat kita jawab. Mi'raj dalam surah An-Najmi, Allah Ta'ala berfirman, saya ambil awal saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى ربه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Sadaqallahu alazim. Ayat 1 sampai 18. Isra' Mi'raj. Isra' surah Al-Isra', satu ayat. Mi'raj
18 ayat. Okay. Dapat basic. Soalan. Kenapa dalam dua surah yang berbeza? Maka sebahagian ulama menyatakan bahawa Isra, perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Allah banyak nak cerita kepada kita tentang Baitul Maqdis kerana bermula daripada ayat kedua sampai habis surah Al-Isra, semuanya cerita pasal Bani Israel. Sebab itu di dalam surah Al-Isra namanya dikenali sebagai surah Bani Israel juga. Jadi kalau nak bincang tentang Isra' Mi'raj, salah satu poin penting jangan tinggal ialah mesti kena tengok dekat Baitul Maqdis. Contoh, sekiranya kita kata Isra' dan Mi'raj memberikan pengajaran kepada kita, iaitu kalau nak berdakwah kita mesti kena ada teman sahabat taulan. Maka teman sahabat taulan tadi, jangan lupa tengok pengajaran yang ada di Baitul Maqdis. Isra' dan Mi'raj memberikan kepada kita tauhid yang tinggi kepada Allah, hebatnya ciptaan Allah, hebat kekuasaan Allah. Jangan lupa cara nak tengok Baitul Maqdis. Dia mesti kena macam tu. Jadi yang tu sebagai mukaddimah. Tengok tuan-tuan, tengok saya dalam sangat. Okey kah? Tuan-tuan okey kah? Cuba tanya orang sebelah, faham tak ustaz cakap apa tau? Okey, boleh kan? Yang tu sebagai mula-mula dulu. Jadi apa yang saya cerita dengan tuan-tuan malam ini, insya-Allah kita mesti kena kait juga dengan Baitul Maqdis. Sebab Allah yang ajak lagu tu nak buat lagu mana? Cara dia. Okey, jom kita tengok. Peristiwa Isra' Mi'raj berlaku masa umur Nabi. Sebelum ni saya ada tersalah, saya sebut 41-42, dia 51-52, saya tersilap sebut 51-52 umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan Sayyidatuna Khadijah, selepas kewafatan Abu Talib, dan juga jangan lupa selepas peristiwa Taif, Nabi kena baling dengan batu berdarah. Boleh faham dah? Selalu kita tertinggal cerita tu. Jadi sebelum Nabi kewafatan Sayyidatuna Khadijah, sebelum itu Nabi kewafatan Abu Talib, sebelum tu juga Nabi berlaku peristiwa Nabi nak pergi minta tolong dekat Taif sebab orang Mekah, keluarga Nabi sendiri, darah daging Nabi sendiri, orang kampung Nabi sendiri halau Nabi keluar, tak mau tolong Nabi, boikot dengan Nabi. Nabi nak minta tolong dekat Taif. Orang tanya kenapa dekat Taif? Jangan lupa Taif adalah keluarga susuan Nabi. Halimatun Sa'diyah daripada Bani Sa'ad, dipamai daripada Taif. Jadi Nabi nak pergi minta tolong keluarga belah sana. Elok Nabi sampai, rupa-rupanya Taif lagi kejam daripada dekat Mekah. Mereka pergi lempak Nabi dengan batu, sampaikan Nabi berdarah. Dan darah Nabi tu, satu riwayat mengatakan slipper atau capal atau kasut yang Nabi pakai, baginda Nabi pakai masa Nabi berjalan nak mengelakkan diri daripada kena batu, duk kena batu Nabi nak lari, slipper atau capal atau sepatu atau kasut yang Nabi pakai itu berbunyi seperti becak ayam, cot 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 cot, sebab darah Nabi penuh. Nabi kena punggai, kena baling dengan batu darah. Satu lagi riwayat nak habaq kata darah ni, sampaikan Nabi lap darah Nabi ni, kena lap darah tu meleleh, punya banyak. Satu lagi ulama sebut kata apa? Kenapa Nabi lap darah Nabi? Sebab kata ulama, bumi mana yang darah Nabi jatuh atas dia, layaklah bumi itu dimusnahkan Allah. Oh ya, dari Nabi tak mau musnahkan umat dia. Nabi lap darah Nabi supaya tak tumpah ke bumi. Dalam tara tu sayang lagi kita. Hebat Nabi, hebat.
Jadi selepas berlaku peristiwa-peristiwa itu, maka tahun itu dinamakan tahun duka cita, Amul Huzni. Bila Nabi dalam keadaan duka cita, ayana namuna muslimin muslimat sekalian, Allah Ta'ala nak menghiburkan hati Nabi, nak bagi Nabi sesuatu yang menyeronokkan lebih daripada segala-galanya. Titik. Tengok saya. Tuan-tuan, yang ni sistem. Yang ni sistem. Apa makna sistem? Benda yang Allah atur dekat kita. Lepas susah, mesti akan mai senang. Inna ma'al usrin yusra, fa inna ma'al usrin yusra. Double Allah Ta'ala bagi tahu kita. Kod-kod tak percaya, Allah ulang 2 kali. Inna ma'al usrin yusra, fa inna ma'al usrin yusra. Lepas susah mesti mai senang. Lepas susah mesti mai senang. Soalan dia ialah, tara mana kita sanggup tang susah tadi tu. Kalau berhenti sekerat jalan, give up, tak akan jumpa senang. Boleh dapat dah? Hal ni pengajaran dalam hidup kita. Saya yakin orang Negeri Sembilan punya tekanan dan juga diri saya punya tekanan tak sampai tahap Nabi. Tahun dinamakan tahun tekanan, tahun duka cita. Tak ada. Tak tahu kalau orang Negeri Sembilan ada buat ayat lagu tu, ni bila anak haji kenuri kahwin, hari tu tahun duka cita, hari tu ada lah. Tak ada. Kita tak pernah gambarkan macam tu. Makna benda yang kita lalu, benda yang masih boleh kita handle. Jadi bila kita nak handle, kita nak tahu, letakkan yang ni sebagai kayu ukur, kayu asas perjalanan kita. Apa dia? Isra' Mi'raj ini dia menggambarkan kepada kita janji Allah dalam sistem manusia. Fa inna ma'al usrin yusra. Lepas susah mesti kena senang. Soalan, lama mana susah tu berani tanggung tak? Orang tanya, Ustaz, berapa lama tahan tadi tu? Ingat, dalam Al-Quran juga Allah huraikan sistem ni. Allah kata apa? Nabi dan orang beriman angkat tangan berdoa. Apa doa mereka? Mata nasrullah. Minta Nabi dengan sahabat, bila pertolongan Allah nak mai. Allah sebut, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Nabi dengan orang bersama Nabi ketika tu kata, bila pertolongan Allah nak sampai? Tanya Nabi macam tu. Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Sebab pertolongan Allah itu dekat. Dekat berapa lama? 13 tahun. 13 tahun. Takkan kita orang biasa yang bukan hidup zaman terbaik kurunnya itu 2 hari ya Allah jawab dah. Relax. Jadi malam ini secara tak langsung sebahagian daripada perbincangan kita kena bincang berkaitan dengan kehidupan. Sebab itu ceramah Isra' Mi'raj tak boleh tidur. Ada satu orang dia pergi ceramah. Dia bukanlah suka pergi ceramah. Tahu-tahu isteri dia kata, "Bang oi, hari ni ada ceramah kat masjid Tuanku Ja'far. Isra' Mi'raj tajuk dia. Pilah dengar." Suami dia kata, okeylah. Suami dia pun mai. Baru balik kerja macam tuan-tuan dengan saya, letih badan. Mai duduk dengar tu, kalau duduk bagi poin-poin berat tu dia jadi lagu duduk karam. Dia jadi berat. Betul. Otak kita dia ada tahap dia. Kalau tadi dekat pejabat dah habis guna, sat lagi dia karam. Dia tenggelam hanyut jadi kapal selam. Jadi hak suami ni pun duk dengar ceramah Isra' Mi'raj tu, sat cerah sat kelam, sat cerah sat kelam. Habis ceramah ustaz kata sekian, assalamualaikum. Habis sah bangun semayang. Allahu akbar, habis semayang, assalamualaikum, doa, makan balik. Assalamualaikum. Salam, isteri dia kata. Macam mana ceramah tadi? Dia kata sempoi ceramah tadi. Isteri dia kata, abang kongsilah sikit dengan saya nak tahu. Dia kata Isra' Mi'raj ni perjalanan Nabi daripada Mekah pergi Baitul Maqdis. Oh, isteri dia kata pergi Baitul Maqdis. Dia kata bukan Baitul Maqdis saja.
naik langit, langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, sampai Sidratil Muntaha, sampai Baitul Ma'mur. Tu bini dia kata, tu dia bang. Suami dia kata, jangan terkejut lagi. Setiap langit tu jumpa Nabi lagi. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya, Nabi Isa, sampai naik langit ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim. Bini dia kata, Allahu Akbar. Lepas tu suami dia kata, tu maha suci Allah sungguh. Tu bini dia tanya, bang ada soalan nak tanya ni. Suami dia kata, apa dia? Nabi turun tak? Suami dia kata, hak tu abang tak pasti. Pasal masa abang turun dia tidur. Hak tu abang tak pasti. Berasa Nabi duduk atas terus ni rasanya. Sebab tu Isra Mi'raj tak boleh tidur. Dia kena dengar. Lagi tak turun lah Nabi, dia kata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Jadi kita sambung. Jadi bila kita cerita Isra Mi'raj macam tu, kita gambarkan kepada tuan-tuan, Allah nak ajak satu benda. Bahasa hari ni untuk YB lah kita kata. Tajuk dia kalau Isra Mi'raj ialah start-up package. Cara kita nak mulakan sesuatu. Kalau kita down, macam mana nak bangkit balik? Kalau kita teruk, macam mana nak naik balik? Kalau kita susah, macam mana nak senang balik? Isra Mi'raj yang akan ajak kita dalam dia. Nak tengok Baitul Maqdis. Nak cerita, tengok Baitul Maqdis. Tuan-tuan, saya tanya kawan-kawan yang mana pi Baitul Maqdis. Antaranya yang banyak pi ni artis-artis lah, macam yang mereka pi buat kerja amal, Aflin Syauqi, Helizah, Ilmi, semua mereka pi. Saya tanya mereka. Mereka kata, Ustaz, antara benar, ini Helizah cerita saya, dia kata, Ustaz, antara benar yang bagi kami jatuh air mata, kami pi dekat kawasan Gaza tu, Ustaz. Kami pi dekat kawasan Gaza tu. Kami tengok ada budak umur tadika dengan darjah 1, lebih kurang 6 tahun, 7 tahun, lebih kurang lagu tu. Pagi tu galah beg. Galah beg. Dia tanya, ni hang nak pergi mana ni? Budak tu kata, aku nak pergi sekolah. Tu dia. Tempat hak duk kena bom tiap-tiap hari tu, budak pagi boleh galah beg nak pergi sekolah lagi. Anak kita jahanam. Tak pidah, demam sikit tak pidah kita. Batuk sikit tak pidah. Penat sikit malam balik kampung, pergi duk buat wik seronok apa, balik malam lambat, tidur esok pagi nak pergi sekolah, tak pidah. Yang ni negara tengah perang ni. Galah beg sekolah nak pergi sekolah. Bukan budak tingkatan 5, bukan budak tingkatan 6. Budak umur tadika. Oi dahsyat. Kesimpulan kita tanya kawan-kawan, dia berkata, Ustaz, satu ya kami boleh bagi tahu kat Ustaz. Hatta kita tanya kawan-kawan kita yang ustaz-ustaz yang pergi pun, dia kata satu kesimpulan. Apa dia? Budak-budak di Gaza, budak lah, jangan pergi orang tua, budak-budak di Gaza, otak mereka pemikiran akhirat. Contoh cerita saya bagi kat tuan-tuan. Ada seorang budak umur 17 tahun. Yang ni yang cerita dekat saya, Dr. Jamnul Azhar Mulkan, salah seorang pakar bedah dekat negara kita ni. Dr. Jamnul Azhar Mulkan. Ada klinik sendiri apa semua, tapi mendedikasikan diri pergi ke Gaza. Tolong orang sana. Aktivis lah kita kata. Beliau forum dengan saya suatu hari, dia kata, ni kita macam mana? Azan dulu ke? Azan dulu. Boleh azan dulu tak apa. Tak, saya sebab kalau saya masuk waktu azan bagus. Pasal apa? Orang yang tak main ceramah, depa depend atas azan. Kalau selagi tak ada azan, dia tak semayang. Saya kalau kita ceramah tu, dia kata malam ni tak ada Aisyah tu pasal. Azan. Bagus azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. Asyhadu an la ilaha illallah.
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة آت سيدنا محمد إنك أنت الغفور الرحيم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayahna dan bunda muslimin dan muslimat YB dan juga ustaz-ustaz sekalian. Jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj ini kita dah dapat gambaran yang pertama sebelum kita nak masuk cerita budak tadi tu. Gambaran yang pertama surah peristiwa Isra' dia ada dalam surah Al-Isra' ayat 1. Surah Al-Isra' ada 111 ayat. Satu saja cerita pasal Isra', 110 ayat cerita Bani Israel. Gambaran dia Bani Israel punya cerita ni Gaza, Palestin, Baitul Maqdis ada satu cerita yang rapat dengan kita. Kalau tuan-tuan pergi ke Baitul Maqdis sekarang, orang-orang Baitul Maqdis akan cakap kepada kita ahlan wa sahlan ila ardikum. Selamat datang ke bumi tuan-tuan. Dia tak kata bumi kami. Dia kata selamat datang ke tanah tuan-tuan. Mai. Ini tanah hampa punya tempat. Banyak nak cerita tuan-tuan. Azan tadi, azan kalau dekat Mekah lain. Allahu Akbar Allah. Tu azan dekat Mekah, Madinah. Kalau azan dekat tempat kami Mesir lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Mesir macam tu. Azan Baitul Maqdis hampir sama macam azan kita. Takbir raya Baitul Maqdis sama macam kita. Lenggok jiharkah sama. Kisah ini saya dapat daripada Ustaz Al-Amin, Ustaz Muhammad Al-Amin. Beliau yang memberikan buku kitab kepada beliau daripada bawah khazanah Masjidil Aqsa. Bawah tu ada perpustakaan ya. Daripada perpustakaan itu ada khazanah kitab-kitab yang diberikan kepada beliau. Dalam kitab tu sendiri menceritakan tentang keluarga Nabi Ibrahim daripada jalur Qaturah sampai ke sebelah sini. Hubungan kita dengan Baitul Maqdis kuat, tuan-tuan. Kuat. Jadi dia kata, selamat datang ke bumi kami, ke bumi tuan-tuan. Selamat datang, ni bumi tuan-tuan, tanah tuan. Itu. Dia ada cerita dia, kita kena baca sat lagi, insya-Allah. Yang kedua kita dapat peristiwa Mi'raj. Ingat Isra' daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Baitul Ma'mur setentang dengan Mekah, Kaabah. Jadi patut Nabi naik terus. Pasal apa? Allah pergi mai belah sini, Allah bagi naik pula kat situ. Mi'raj nama dia. Mi'raj dalam surah An-Najmi. Surah apa tuan-tuan? An-Najmi. Juzuk berapa dia? Juzuk 27. Juzuk berapa? 27. Ayat 1 sampai ayat 18. Ayat berapa tuan-tuan? 1 sampai 18. Okey, itu surah An-Najmi cerita pasal Mi'raj. Mi'raj
cerita miracle. Cerita miracle. Sebab Allah kata, ini bukti kekuasaan aku nak tunjuk kepada kamu, wahai Muhammad. Nabi seorang aja tengok. Orang ni tak tengok. Tak ada siapa yang tengok mukjizat, tak ada siapa yang tengok kekuasaan Allah yang hebat malam tu. Nabi seorang aja. Allah nak tunjuk kat Nabi seorang aja. Satu Allah kata, aku tunjuk kat kamu seorang aja. Okey, tu. Berdasarkan dua-dua tadi, kita dapat kesimpulan mudah. Nak baca cerita Isra' Mi'raj, jangan lupa tengok Baitul Maqdis sebagai pengajaran kepada kita. Nak tengok macam tu, apa cerita dia? Salah satu saya habaq. Cerita ini dikisahkan oleh Dr. Jamnul Azhar Mulkan. Seorang budak berusia 17 tahun. Dia tengah main, bom jatuh tuan-tuan. Meletup. Dia berhampiran dengan kawasan bom. Bukan dia dekat tempat bom. Kalau dia dekat tempat bom, berkecai. Dia berhampiran dengan kawasan bom. Bila bom meletup, dia punya gelombang dia tu pukul budak ni, mata sebelah kiri dia pecah. Pecah ni, mata ni pecah. Bom. Jatuh terkulai. Orang angkat dia, orang usung dia pergi dekat hospital. Doktor yang nak sambut dia masa tu, Dr. Jamnul Azhar Mulkan, doktor kita. Bawa mai, baringkan dia. Doktor operate mata dia, jahit tutup mata dia. Pecah lah, habis tak boleh pakai lah. Selang masa, doktor kejut dia. Doktor kejut. Ya ghulam, qum. Doktor kata, wahai budak, bangun. Tapi dia tak cakap lagu tu. Tu cakap dengan orang Melayu. Kalau dengan orang Arab, dia kena kasar sikit. Ya ghulam, qum. Dia kena cakap lagu tu. Kalau dengan orang Melayu, ya ghulam, qum. Bangun. Dia lagu tu. Dia beza dengan orang Arab. Arab dia kasar sikit. Dia ulang, qum, ai budak bangun. Kejut budak tu jaga. Jadi nak make sure otak dia masih berfungsi betul, kita tanya dia nama dia. Doktor kata, nak tahu dia tu okey, normal ke tak, tanya nama dia. Kalau nama pun dia pergi merepek sebut nama orang lain, tu bukan dia. Makna kacau lah. So doktor kata, mas muka, hang ni nama apa? Dia abang, nama aku Muhammad. Ayah hang Muhammad, tok wan hang Muhammad. Rupanya depa punya keturunan semua nama Muhammad, tak tukar tuan-tuan. Oh dahsyat. Bagi saya hebat lah. Sebab itu generasi dia kuat. Formula nak membina generasi sekadar sebut di hadapan YB. Saya tulis ni, YB duk ada ni, saya tulis YB ada, sebut ni. Sebab YB nak jaga generasi, betul tak? Nak jaga, nak membangun. Nabi bagi formula, nak bangun generasi ada 7 formula dia. Nombor 1, mesti namakan dengan an yuhsina ismuhu. Cantikkan nama generasi kita. Jangan nak mereka. Nama bagi cantik, elok-elok. Nama bagi nama bagus. Nama. Lepas tu doktor kata, Muhammad, aku nak bagi tahu kat hang ni, isma' kalami. Hang dengar cakap aku ni. Doktor kata, mata kiri hang ni meletup kena bom. Doktor abang dia, mata kiri hang ni meletup kena bom. Muhammad dengar lagu tu, dia Allahu Akbar. Muhammad kata lagu tu. Hak Doktor Jamnul terkejut. Dia kata, "Hai Muhammad, aku ni confused." Betul tak? Aku ni orang Malaysia. Aku mai daripada Malaysia. Budak-budak muda di negara aku, Samsing ni bawa motor racing dengan kawan ni. Sat lagi bila terterak tu, sat lagi masuk hospital Tuanku Jaafar, tengok sat lagi pakai duk teriak. Aduh. Dia kata. Dr. Jamnul kata, teriak. Tadi lumba nampak macam kemas sangat. Lepas tu habaq dia, ni hang racing motor tak sat, aku kena potong kaki hang. Potong kaki. Teriak, kaki putui. Hang pula terbalik. Tadi nampak lagu macam terkulai lagu tu. Aku habaq mata hang meletup, hang takbir Allahu Akbar. Jadi Dr. Jamnul tanya, awak hang kata lagu tu, pasal apa hang jadi lagu tu? Budak aku dekat Malaysia nampak kemas ganas Samsing. Ni saya pesan kat abang-abang, adik-adik mu yang mana ada sekolah rendah, sekolah menengah, yang mana ada dalam ni, tengok ustaz, dengar pesanan ustaz betul-betul. Dalam hidup jangan tunjuk Samsing sangat, sebab Allah abang dia lagi Samsing. Betul tak? Ayat dia macam mana?
yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Bukan. Apa ayat dia? Macam mana ayat dia? Ayat dia awal. Ni. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Hamba nak tunjuk samsing, nak buat perkena orang, nak buat main-main orang, tak mau duk dengar cakap. Allah kata, aku lagi samsing daripada hamba. Hamba jangan silap. Hamba jangan silap. Allah abang. Sebab apa? Sebab kalau kita samsing dalam hidup kita, minta maaf saya sebut ni, alang-alang dah sebut budak umur 17 tahun ni. Kok mana pun di sini semua abang-abang, saya umur 17 tahun yang lalu. Dia bila kita, sebab saya tengok kawan-kawan saya yang mana yang duk buat samsing, yang duk tunjuk yang nak pergi mana? Kalau daripada darjah 1 nak tunjuk samsing, nak pergi tabuh orang, nak pukul orang, nak tunjuk belagak dan sebagainya, sampai darjah 6. Habis darjah 6, orang lain semua yang mana hang duk pukul ke apa semua, orang lain semua dah keluar, dah pergi merata dah. Sebab hang duk sibuk duk pergi nak bully orang, nak pergi kata ke orang, nak pergi mengata orang, pergi mengata mak bapak orang. Macam mana Allah nak bagi berkat kat hang? Takkan tiba-tiba hang jadi pelajar cemerlang pula. Hang duk bungkus tang situ. Kawan-kawan semua dah keluar dah. Lagi sekali hang sambung sekolah menengah, duk area yang sama juga. Hang duk nak jadi samsing juga. Daripada darjah 1 sampai darjah 6, dia naik tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Campur dua-dua 11 tahun je. Kita samsing lagu mana pun paling tinggi 11 tahun ya. Lepas hang habis sekolah menengah, hang masuk sekolah universiti, baru hang berakai time tu. Kalau hang masuk, kalau hang tak masuk, hang mampuih satu kampung mengata kat hang. Time tu hang punya samsing nak pergi mana? Time tu hang punya samsing nak pergi mana? Nak tunjuk ke orang ni. Orang kata, apa hang ni? Sebab apa? Beza. Dulu orang kenal siapa yang masuk universiti, sebab tak ramai yang masuk universiti. Lah ni orang yang tak masuk universiti yang orang kenal. Tak betul tak betul? Siapa hak tak masuk universiti yang orang kenal? Pasal sikit sangat hak tak masuk universiti. Bila jadi lagu tu, apa orang akan? Kita ni manusia biasa. Maaf, kita dulu dengan kawan kita darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, kita kan tak ngam dengan kawan kita. Pasal tu kita mengata kat dia. Habis tu orang-orang dewasa semua ni bila tak ngam dengan hang, takkan kami diam diri pula. Kami mengata kat hang pula. Jangan marah. Sebab tu orang kata, apparently today when we treat someone like they treat us, they get angry. Gila. Hang tak suka kat kami, hang mengata kami. Kami tak suka kat hang, kami mengata kat hang. Mengamuk. Apa lu kata kat saya ni? Hang mengata kat orang boleh. Jadi dulu masa hang bully orang sebab hang tak suka, hang main-main, hang act kat sekolah sebab hang tak suka cikgu lah, tak suka peraturan, hang boleh buat lagu tu. Esok bila hang besar, orang pula tak berkenan dengan hang, orang perkena hang pula. Time tu hang nak pergi taman samsing. Tak pergi mana? Tak pergi mana? Sebab gaya hidup yang sebegitu, rebel yang sebegitu, keadaan yang sebegitu, itu bukan main daripada susur galur orang Islam. Orang Islam kalau nak buat benda pun, dia tak akan buat benda yang merosakkan diri dia. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda-tanda kalau hang nak tahu mai daripada orang Islam betul, dia akan tinggal benda yang tak ada manfaat pada dia. Hang nak samsing boleh berpada. Berpada. Sebab ada rebel kan. Orang muda mesti ada rebel. Rebel berpada. Jangan hang rebel, hang pergi sepak mak hang. Hang sepak mak hang, neraka lah tempat hang. Nampak tak? Saya pesan sekali lagi, jangan tunjuk samsing. Tu tak cukup lagi. Kena pula kita tak mati. Kita panjang umur, alhamdulillah, umur 34. Panjang umur sampai. Habis tu kawan-kawan kita yang sama umur dengan kita semua dah kerja besar. Esok tengok-tengok dia punya pion dia, dia punya office boy dia, kita hak samsing sekolah dulu. Masa tu nak letak muka tang mana? Member kita duk bagi talk dekat dalam pejabat, duk bagi mesyuarat. Ni dulu member saya ni, dulu kira bully orang lah, ni mampu dekat dia. Masa tu bukan 11 tahun. Masa tu kalau hang kerja tanya siapa-siapa yang biasa kerja.
ada kerja 20 tahun dekat satu tempat, 30 tahun kat satu tempat. Hang mampu jadi lagu tu kat 30 tahun, orang akan mengata kat hang. Lagi lama daripada 11 tahun hang buat kat orang. Sebab tu Nabi kata, hidup seperti nak hidup 1000 tahun. Jangan buat macam hidup esok nak mati. Hak ni bukan gaya hidup orang Islam. Gaya hidup yang bukan Islam, dia buat macam esok saja last ada. Today is Saturday night fever. Malam ni Saturday night fever. Jom kita enjoy. Oh, esok belum tentu nak hidup. Bukan. Hidup macam nak hidup 1000 tahun. Ibadah macam nak mati esok. Ni saya pesan siap-siap supaya jangan jadi macam saya, jadi macam orang-orang di zaman saya. Jangan jadi macam tu. Kita tunjuk something, kita tunjuk act, tak pi mana. Sebab kita nak hidup 1000 tahun. Rugi 11 tahun awal tu kalau kita buat musuh. Hai budak. Budak-budak di tempat aku kalau kena tu teriak dah. Kalau aku habaq mata dia pecah. Pasal apa hang takbir? Jawab Muhammad tadi tu. Dia nama dia Muhammad 13. Keturunan dia Muhammad semua. Dia nombor 13. Dia kata apa? Ya doktor, wahai doktor, laqad waqaftu aini ila Allah. Aku takbir tu sebab aku wakafkan mataku kepada Allah. Esok aku tuntut nak masuk dalam syurga. Boleh dapat budak kita umur 17 tahun cakap lagu tu? YB, tak dapat. Sebab apa? Pemikiran mereka pemikiran akhirat. Sebab itu kalau kita nak bina modul, nak bina manusia, Allah ajak dah. Tengok Gaza, tengok Palestin, tengok Baitul Maqdis, depa buat lagu mana. Budak umur 8 tahun, perempuan. 8 tahun, macam anak tuan-tuan nak lari tu lah. 8 tahun. Dia kena tembak 5 dah kat badan dia. Peluru ni 5 dah. Bapak dia kan siapa ke Dr. Jamnul cerita, saya tak ingat. Tapi ada orang usung dia bawa pergi hospital, yang sambut dia Dr. Jamnul juga. Sampai budak tu terbaring, doktor cabut peluru tu satu. Mai peluru yang kelima tu dah nombor 1 berjaya, 2, 3, 4 berjaya, doktor cabut jugalah yang nombor 5 tu sebab tak ada apa. Cabut rupanya peluru tu duk tanam dekat pembuluh darah. Cabut tu darah bersembur kena baju doktor, lab coat yang warna putih tu. Perum kena putih tu jadi merah baju doktor tu. Budak tu tak dapat diselamatkan dia syahid. Tuan-tuan, kalau tak silap saya, tuan-tuan boleh tanya ustaz-ustaz yang mana main ceramah pasal Gaza, cuba tanya. Depa student di sana, pelajar-pelajar sekolah dibenarkan bubuh dekat name tag depa, kepala nama tu Asy-Syahid. Dah boleh bubuh dah kat nama sebab bila-bila tengah belajar saat lagi bom sampai. Hang selesai tang situ ya. Ui, dahsyat tuan-tuan hidup lagu tu. Sebab tu orang kata a hard time create a strong man. A strong man create a good time. A good time create a weak man. A weak man create a hard time. A hard time create a strong man. Dia patah balik lagu tu. Kita sekarang berada pada good time. Orang panggil bahasa hari ni untuk YB jelas sebut, kita ada dekat comfort zone. Semua benda dah ada dah. Zaman YB dengan dulu-dulu benda tak ada. Kena usaha baru dapat. Cara pemikiran macam mana nak buat, kena fikir macam mana Gaza buat. Dia tak cerita mak bapak lagi. Bila tanya mak bapak, interview mak bapak pasal anak, Allah kalah kita. Kalah kita. Jawapan mereka semua jawapan macam dalam surah Ali Imran tu. Mak Siti Maryam bagi tahu dekat Siti Maryam nak jadi apa dekat Allah Taala, betul? Bapa Siti Maryam Imran, mak Siti Maryam nama Hannah. Bapa Siti Maryam itu Tok Wan Nabi Isa adalah ulama besar Palestin, Gaza masa tu, Baitul Maqdis. Jawapan mereka sampai hari ini sama. Anak nak jawab, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Tu je jawapannya. Anak kami jihad fi sabilillah, settle. Ish, tak lepas tuan-tuan. Anak kita pergi asrama pun nangis tu.
Saya cerita ni untuk diri saya jugalah. Anak kita duduk dengan Tok Wan seminggu dah ni. Teringat kat anak orang sedih lah. Duduk dengan Tok Wan bukan duduk dengan orang lain. Teringat sedih kita. Tak sama. Keturunan mereka terbukti di dalam cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i orang Gaza. Suatu hari ketika mana, boleh tak saya duduk cerita lagu ni? Boleh tak? Cerita lagu ni je, dia boleh hidupkan jiwa kita. Dia boleh hidup jiwa kita. Sebab ni bukan cerita Walt Disney. Betul? Ni cerita betul. Sebab itu kita rapid dengan Baitul Maqdis sebab kita berpegang mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mai daripada Gaza. Bijaknya Imam Syafi'i ni tahap tinggilah bijaksana Imam Syafi'i ni rahimahullahu taala ni. Sampaikan Tok Guru Imam Syafi'i dekat Mekah. Imam Syafi'i asal daripada Gaza, membesar di Mekah. Masa di Mekah tu dia duk belajar apa pandai apa semua. Hebat. Masa zaman Imam Syafi'i tengah belajar, bayangkan ada satu rombongan gajah dan binatang-binatang lain jalan dekat luar kelas. Tengah belajar ni semua budak keluar. Hak Tok Guru heran, semua budak keluar kecuali Imam Syafi'i. Dia duduk belajar. Hak guru dia kata, "Wei Syafi'i, semua budak lari pergi tengok gajah sebab tak bisa tengok gajah. Benda pelik lah, tak bisa tengok gajah. Semua lari pergi tengok gajah. Awak duduk sini." Dia abang, "Cikgu, saya mai sekolah bukan untuk tengok gajah. Saya nak belajar." Cerdik dia tuan-tuan. Lepas tu, suatu hari guru dia kata, "Wahai Syafi'i, habis dah semua ilmu aku ajak kat hang. Tak ada apa dah nak ajak." Tu dia. Saya tak tahu tuan-tuan nak mengaji kat sini ada tak guru kata lagu tu? Tuan-tuan, habis dah ilmu saya mengajar tuan-tuan. Tak ada lah. Kira kena pergi cari tok guru lain pula lah. Mana ada, tak sempat. Sama ada dua ya. Kita pergi dulu atau ustaz tu pergi dulu. Imam Syafi'i punya belajar sampai tok guru dia kata, "Wahai Syafi'i, habis dah semua ilmu aku ajak habis dah kan? Hang kena pergi dekat Madinah. Nama dia Imam Malik, pergi belajar dengan dia." Imam Syafi'i balik pergi habaq kat mak dia. "Mak, tok guru habaq aku kena pergi Madinah." Ingat, Mekah Madinah 400 kilo. Zaman itu tahun Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Mana nak ada kereta? Dia habaq kat mak dia, "Mak, tok guru habaq suruh cik pergi belajar dekat Madinah tu dengan Imam Malik." Apa mak dia kata? Mak Imam Syafi'i, "Wahai anak aku, pergilah mengaji dekat sana. Jangan takut. Paling tidak kita dua jumpa di akhirat sahaja." Tu dia. Mak kata lagu tu. Tuan-tuan berani kata? Anak tanya ibu-ibu, berani kata kat anak, "Anak, pergi nu sekolah MRSM ke mana ke? Nanti paling tidak pun hang jumpa aku kat akhirat sudahlah." Tak kaya tak pindah. Tak masuk sekolah dah lah. Masuk sekolah ni. Mana sanggup mulut nak kata? Tak boleh. Kita tak terbina untuk jadi macam tu. Mak dia kata, Imam Syafi'i, pergi belajar. Esok hang dengan aku jumpa ke akhirat sudah. Maknanya apa? Isyarat dia ulama kata, hang jangan balik mengaji sampai alim. Dia pergi tuan-tuan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau sampai di bumi Madinah. Cerita ni masyhur, tuan-tuan boleh dengar arwah tuan guru cerita, Ustaz Somad cerita, banyak orang cerita pasal Imam Syafi'i dengan Imam Malik, ramai orang cerita. Cerita pergi sana belajar pandai, dah jadi alim. Umur 17 tahun diangkat menjadi mufti. 17 tahun mufti. Duduk buat keluar fatwa. Di mana? Baghdad. Pergi Baghdad, Mekah, Madinah, Baghdad. Di Baghdad duduk mengajak apa semua, cerita habis. Suatu hari rombongan daripada Baghdad pergi Mekah, pergi menunaikan umrah dan haji. Jadi bila pergi sana, saya ulang sekali lagi, siapa yang ada zaman kapal laut, pergi Mekah kapal laut, dia boleh gambarkan benda ni. Saya orang Penang, orang selalu naik daripada Penang daripada JT tu. Daripada Penang Port duk naik kapal nak pergi haji. 3 bulan pi, 3 bulan balik. Kalau meninggal dekat perjalanan, habis bagi mandi, kapan jenazah, ikat dengan batu, lepas masuk dalam laut. Tak ada kubur.
Tak ada kubur. 3 bulan pi, 3 bulan balik. Mana pula 3 bulan pi, 3 bulan balik? Nak duduk sana berapa lama? Takkan duduk sehari. Duduk sana 3-4 bulan pula. Makna pi itu setahun baru balik. Jadi mereka ni mai rombongan daripada Baghdad mai Mekah. Tok Guru ni bila dah duduk sana, dia mengajak. Berkata guru kami Muhammad bin Idris. Berkata guru kami Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i ya. Yang mak dia duduk dalam majlis tu. Duduk dengar Tok Guru daripada Baghdad duduk mengajak ni. Muhammad bin Idris, Muhammad bin Idris. Macam aku kenal nama ni. Anak dia. Jadi si mak ni habis cerita Tok Guru syarah ni. Pergi jumpa Tok Guru. Assalamualaikum Tok Guru. Waalaikumsalam. Boleh tak saya nak tanya, siapa dia yang Tok Guru duk sebut Muhammad bin Idris tu? Oh, Tok Guru ni bila tanya Tok Guru dia ceritalah. Oh, itu guru kami yang alim. Mengajak dan berjasa di Baghdad. Ramai orang Baghdad dapat ilmu daripada dia. Asal daripada Mekah, belajar di Madinah, kemudian sekarang berkhidmat di Baghdad. Dia tahulah tu anak dia. Maka dia kata, wahai Tok Guru, akulah ibu Muhammad bin Idris tu. Hak Tok Guru ni pula dengar, ya Allah, ibu guru kami ada di sini. Apa yang kami boleh tolong khidmat kepada puan? Dia kata, boleh tak tolong aku? Habaq asal kat anak aku bila jumpa dia, sekarang dia dah boleh balik rumah dah. Tu. Sebab apa? Dengar anak dah alim, dah hebat dah. Kok mana pun mak rindu, betul tak? Sekarang dah boleh balik dah habaq dia. Hak Tok Guru ni pula balik jumpa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Habaq kata Tok Guru. Hak guru ni pergi habaq kat Tok Guru besar lagi. Imam Syafi'i, kami pergi Mekah jumpa mak Imam Syafi'i. Hampa jumpa mak aku. Apa pesan mak aku kat aku? Tu tuan-tuan. Alim dah. Tapi mak ni nombor 1. Tanya orang, apa pesan mak aku kat aku? Tok Guru habaq, wahai Imam Syafi'i guru kami, mak Tok Guru habaq, Tok Guru boleh balik rumah sekarang. Lah ni boleh balik dah. Imam Syafi'i dengar tu, dia habaq tu kat semua orang. Okey, aku dah nak balik ke Mekah dah. Hak orang Baghdad pula teriak dia nak balik. Tak bagi dia balik. Mereka punya sayang dia. Mereka bagi hadiah pula kat Imam Syafi'i. Bagi yang tu, bagi yang ni, bagi. Ada yang bagi unta, ada yang bagi banyak. Sehingga kan di dalam riwayat sejarah menceritakan, sekarang dah pukul 9, macam mana? Oh, esok cuti no? Tapi tak apa, kalau berhenti pun okey. Tuan-tuan tak apa, duduk tang ni, saya nak balik. Bangi bukanlah jauh sebelah lah. Lagipun Tuanku Jaafar ni, isteri saya biasa berkhidmat kat hospital Tuanku Jaafar. Saya berterima kasih kepada tuan-tuan lah. Jadi apa Imam Syafi'i habaq dalam riwayat menceritakan Imam Syafi'i pulang Tok Alim ni dengan membawa ratusan ekor unta dan barang-barang yang berada di belakang unta tadi. Kaya dia. Balik mesti ada khodam jaga sebab unta banyak. Khodam jaga. Jadi daripada Baghdad tu naik unta. Sebenarnya di panjang perjalanan tu ada cerita macam-macam lagi. Tu nanti tuan-tuan baca lah. Kita tak cerita. Kita cerita sampai terus ya. Dia pendekkan cerita sampai. Bila dah sampai dekat dengan Mekah dah tu, Imam Syafi'i habaq kat khodam dia. Ni hang tolong pergi habaq sat kat mak aku. Kata aku nak sampai. Sat kita takut mak aku gelabah tengok unta. Banyak main lagu mana kan. Habaq sat mak aku dah nak sampai dah. Hak khodam ni pun naiklah kuda pergi balik rumah Imam Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Aku khodam Imam Syafi'i. Anak kamu puan. Oh, Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i pesan kata dia dah nak sampai dah. Mak kata apa? Yang kata bertemu ke akhirat tu. Mak ni alim tuan-tuan. Mak dia kata apa? Apa yang Syafi'i bawa balik? Hak khodam ni dah tanya apa bawa balik. Dia nak ceritalah tentang tuan dia macam mana punya gah dia. Dia habaq Imam Syafi'i bawa balik beratus ekor unta. Semua unta syarat dengan muatan. Banyak barang-barang. Mak Imam Syafi'i katuk pintu. Suruh Syafi'i balik-balik. Aku tak mau jumpa dia. Tu dia
Kalau kita, aku ibu dia, 1000 ekor unta aku punya. Penat mengandung tak habis lagi. Beza tuan-tuan. Sebab tu saya abang tadi, dia macam semalam duduk sembang dengan isteri saya. Bila sembang dengan isteri saya, tanyalah, you nak anak kita macam mana? Tahu kan? Nak anak jadi macam mana? Dia kata, kalau boleh anak kita jadi orang alim. Saya kata, kita ni kena ungkap baju badan sendiri. Bini saya kata, kenapa? Saya ceritalah pasal Imam Syafi'i ni. Tu tanya dia, macam mana lepas? Tak lepas lah. Tak lepas kalau, maaf saya sebut tadi kan, kelemahan kita, kita mengaji agama, tapi kita tak tahu nak buh macam mana dalam hidup kita. So saya abang kat isteri saya benda yang sama. Bila dah tahu kelemahan kita, jadi benda yang kita kena buat ialah, kita tahu diri kita lagu mana, jangan buat anak kita lebih daripada benda yang patut kita buat. Kita tak alim, kita kena jadi alim dulu baru bagi anak kita jadi alim. Kalau kita tak alim, kita bagi anak kita jadi alim, esok bila dia dah naik tingkat alim, dia nak buat satu tindakan, otak kita tak sama macam dia, kita akan bertengkar dengan dia. Lepas tu kita mak bapak tak reda pula dengan dia. Oi, jahanam mana? Apa Syafi'i bawa balik? Imam Syafi'i bawa balik banyak harta. Suruh dia balik, aku tak mau jumpa dia. Hak khodam ni dengar kena halau dengan mak ni. Pipi kat Imam Syafi'i balik. Imam Syafi'i, aku dah jumpa mak Imam Syafi'i. Apa mak aku kata? Maknanya apa? Imam Syafi'i pun kenal mak dia. Risau. Apa mak aku kata? Mak Imam Syafi'i suruh balik. Pasal bawa balik banyak harta. Imam Syafi'i kata, tak bah. Panggil semua orang Mekah. Aku hadiahkan semua barang-barang ni semua hadiah. Hak tinggal kat dia apa? Lepas dia hadiah semua, hak tinggal kat dia apa? Unta yang bawa balik kitab sahaja. Khodam ni patah balik pergi jumpa dengan mak tu. Imam Syafi'i tak balik rumah. Khodam pergi jumpa dulu. Punya takut, punya hormat mak sampai tahap lagu tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dia? Khodam Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i kata? Imam Syafi'i kata dia nak balik dah. Apa yang dia bawa balik? Dia bawa balik kitab. Sekarang aku akan tunggu dia di hadapan pintu. Itu mak Imam Syafi'i. Orang mana? Palestin. Gaza. Power kan? Kita tak dapat lah. Kena cita-cita. Kena cita-cita. Kalau tidak, Isra' Mi'raj tak akan bermanfaat pada kita kalau kita tak tanam lagu tu. Mulai malam ini, jom sama-sama kita dalam masjid ni, nak keluar daripada masjid ni nanti, azam dalam diri kita. Kita nak kena ikut apa yang dibuat di Gaza, di Palestin, macam mana mereka tanam dalam diri anak mereka. Ada seorang khatib di section 27 Shah Alam. Tengah khutbah, saya duduk belakang sekali. Masa tu kami ada program. Kami lambat keluar daripada program, bergegas cari tempat, singgah section 27 Shah Alam. Tok Khatib kata, saya sampai di Gaza. Tok Khatib tu kata, saya Allah, saya tak pernah sampai. Saya takut, dia kata, takut. Bukan semua orang boleh pergi. Dia mempunyai jiwa yang kental. Kawan-kawan kita tengah duk pergi dekat Gaza, tuan-tuan. Tengah duk pergi Gaza nak buat bantuan kemanusiaan ni, tiba-tiba siren bunyi, woi lagu tu, pakat larilah masuk, menyorok bawah bangunan, bawah tempat yang dikorek. Ketak tuan-tuan, sat lagi bom jatuh, perdebum. Oi tuan-tuan. Saya tak berani lagi, tak sampai jiwa saya lagu tu. Dia kata, saya sampai di Gaza. Ketika mana saya sampai di Gaza, saya dibawa jalan oleh orang yang bawa jalan orang-orang ni. Dia tanya dekat saya, ni Tok Khatib apa? Ustaz, mau tak kami bawa Ustaz pergi ke tempat, setiap kali bom jatuh, tempat ni confirm kena. Radius dia tu, orang kalau kata orang tahu belah ni, dia pun kena, tahu belah tu, dia kena juga, tahu belah ni, dia kena juga. Ustaz nak pergi tak tempat tu? Dia kata, saya nak pergi. Dalam gambaran dia kata, padang jarak, padang terkukur. Bila dia sampai, betul gambaran dia. Tempat tu memang tak ada apa, padang jarak, padang hancur habis. Cumanya, gambaran dia tersasar. Sebab, di tempat itu ada budak sedang bermain bola sepak. Terkejut dia. Dia pegang seorang budak Palestin ni.
Dia tanya budak tu, "Hoi, hamba buat apa kat sini? Bukan tempat ni duk turun bom selalu lah." Budak tu jawab, "Ammu, pakcik, kalau kami lari daripada kampung halaman kami, macam mana kami nak mati syahid?" Dengar jawapan tu, kalau saya, aku balik letak jawatan ustaz dah, tak jadi dah. Oh, lagu ni punya pemikiran kan? Macam ni punya duk main punya manusia. Kita nak letak dengan mereka, ke mana kita? Baik, habis cerita takat tu. Sekarang saya nampak, tuan-tuan dah nampak gambaran sikit. Izinkan saya cerita sebagai kesimpulan. Habis kesimpulan takat tu ya. Buruk pun tak naik, apa pun tak ada. Buruk pun tak naik, kira belah dada pun tak cerita, pi tak naik pun tak ada, apa tak ada. Dah kesimpulan dah, selesai. Kesimpulan dia, saya nak tarik tuan-tuan dengan sebuah kisah. Kisah ini sebagai buah fikiran kita tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey. Sultan Muhammad Al-Fatih namanya Muhammad ibni Murad ibni Biyaji. Muhammad ibni Murad ibni Biyaji atau Bayazid. Nama pak saya. Muhammad ibni Murad ibni Biyazid atau Biyaji. Soalan yang nak timbul dulu, macam mana Sultan Murad boleh buat bagi bagi Sultan Muhammad Al-Fatih buka kota Konstantinopel? Tuan-tuan, hadis Satuftahul Konstantiniyah, akan dibuka kota Konstantinopel, Nabi sebut, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut ketika mana berjaya di dalam peperangan Ahzab, peperangan Khandaq. Ahzab maknanya pakatan jahat nak mengalahkan Nabi. Musyrikin Mekah berpakat dengan Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Khuraizah, Bani semua. Lepas tu geng-geng lain lagi yang ada keliling Madinah semua. Geng sekali Al-Ahzab nak mengalahkan Nabi. Nabi dengan umat Islam saja. Madinah aja time tu. Jadi Salman Al-Farisi kata, gali parit kita akan selamat. Yang ni Nabi setuju. Gali parit. Nama perang Perang Khandaq. Nama perang Perang Ahzab. Ketika mana menang perang tu, Nabi bagi benda masa hadapan. Berapa ratus tahun YB dan tuan-tuan, daripada Nabi kata tu sampai kepada buka kota Konstantinopel, hampir 700-800 tahun. Nabi habaq dah. Nabi kata, Satuftahul Konstantiniyah, akan dibuka kota Konstantinopel, yang membukanya sebaik-baik pemimpin, yang membukanya sebaik-baik askar, pengikut. Depa ahli sunnah wal jamaah, depa sufi, depa tasawuf ni. Sebab tu bila orang duk kata, maaf kalau saya sebut salafi lah, syiah lah, apa tak kisah. Poin yang paling penting, hak lain semua Nabi tak pernah kata sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pengikut. Nabi tak pernah kata. Yang Nabi sebut satu je, ahli sunnah wal jamaah, yang sufi, yang tasawuf. Ni, tuan-tuan baca cerita mereka, miracle kot masa nak tentukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Macam mana ulama yang jaga Sultan Muhammad Al-Fatih yang mengajar dia kan, siap boleh buat tawassul. Tuhan, kalau betul inilah yang Muhammad ataupun generasi yang akan buka kota Konstantinopel, hidupkan orang daripada kubur ni untuk bangun. Tuan-tuan kena baca dia punya sejarah dia. Memang set-set jenis tawassul kira, dengar cerita mereka kita rasa power. Jadi daripada Nabi sebut itu, hadis akan dibuka kota Konstantinopel, akan dibuka kota Konstantinopel, akan dibuka kota Konstantinopel, akan dibuka kota Konstantinopel, akan dibuka kota, dibaca setiap generasi.
Point dia bukan baca daripada Sultan Bayazid. Dia dah kata dah dekat rakyat dia, kitalah yang akan buka kota ini. Tu apa dia? Persiapan. Buat daripada zaman dia. Buat dah. Apa dia? Yang Nabi kata tu bukan orang lain. Kita. Bukan orang lain. Kita. Bukan orang lain. Kita. Dia semangat lagu tu. Yang kata ahli sunnah wal jamaah siapa dia? Kita. Bukan orang lain. Yang kata ahli sunnah wal jamaah siapa? Kita. Bukan orang lain. Sebab apa? Zaman kita dah tak ada hadis akan dibuka Melaka ke apa. Tak ada dah. Jangan silap. Zaman kita ada satu hadis Nabi yang payung kita. Apa dia? Orang Yahudi terpecah kepada Bani Israel terpecah kepada 71 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Orang Nasrani terpecah 72 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Umat aku terpecah 73. Semua masuk neraka kecuali satu. Siapa dia satu itu? Dia adalah siapa aku di dalam dia dan sahabat aku. Ma ana alaihi wa ashabi. Aku dengan sahabat aku di dalam dia. Itulah golongan yang satu yang menang ni. Kalau saya tanya tuan-tuan, siapa dia? Kita. Anak-anak tuan-tuan, anak-anak saya, keluarga kita. Kita kena jadi lagu tu. Baru kita boleh bina. Walaupun memakan masa ratus tahun. Nak jadi golongan yang menang. Dia kena bersedia dan ingin tu ada. Siapa dia golongan yang menang yang satu tu? Di mana Nabi dengan sahabat dia dalam. Yalah, siapa dia? Kami. Siapa dia? Kami. Siapa dia? Cucu saya. Siapa? Keluarga saya. Dia kena macam tu. Baru betul. Baru dia akan atok strategi. Kalau tidak, tuan-tuan tengok saya. Minta maaf. YB, minta maaf lah. Sikit boleh Yang 7 tadi yang bina generasi tu tak ada nak cerita. Tak apa kono. Ustaz Nawawi ada. Pelepas yang. Dan saya akan sebut 1, 2, 3 poin dia. Tuan-tuan tulis dia nanti syarah lagi atau hadis Nabi saja. Tak apa. Apa saya nak sebut tadi? Persiapan kita lah. Kita semua tu untuk apa? Ahli sunnah wal jamaah pegangannya ialah antaranya ialah Nabi sebut umat aku akan kuat dengan 2 perkara. Pertama, ilmu pengetahuan. Kedua, harta benda. Kita nak tahu kita ni jadi umat yang hebat tak hebat? Nabi kata, kena tengok 2. Lah ni cuba tengok. Ilmu kita tak arah mana. Tak dan pi jauh. Kita punya harta kekayaan tak dan pi jauh. Kalah kita. Jadi bila kalah, jangan buat perangai orang kalah. Bila kita buat perangai orang kalah, kita akan pergi mengamuk, pergi mengata ke orang, pergi buat riuh. Kita patah balik macam mana kita semayang. Sama macam orang nak sepak penalti. Bila nak sepak penalti, dia letak bola, dia berunduk belakang. Dia tak ada letak, dia serimbat terus. Dia letak, dia unduk belakang. Bukan dia lari daripada goalkeeper. Dia nak ambil momentum, dia nak sepak tu bagi masuk betul, bagi gedegang, bagi kena betul-betul. Sama macam kita, strategi semayang ni mai daripada Nabi. Macam mana Nabi buat nak dapat yang kata semayang apa semua nak bagi dapat? Dia bermula dengan peristiwa hijrah. Hijrah orang semua naik pergi Madinah. Nabi tak, Nabi lari turun dulu pergi Jabal Thur. Turun dulu ke Jabal Thur, baru naik balik pergi Madinah. Turun atau strategi, baru naik balik pergi Madinah. Ini Nabi ajak kita. Saya cerita ni bukan apa. Sebab sekiranya kita tak membuatkan persiapan yang kuat, ni sekadar rambang saja. Rambang, tak bincang. Rambang saja supaya take note, nanti bincang lain. Take note, nanti bincang lain. Apa dia? Contoh tahun 1987. Ekonomi dunia dan termasuk negara kita jatuh. 87. Tahun 1997, George Soros, jangan lupa nama tu. Ekonomi jatuh teruk tuan-tuan. Tahun 1997. Tahun 2007, tsunami. Jatuh ekonomi kita. Tahun 2017, jatuh lagi sekali. Bukan lagi sekali. Lagi 4 kali dah. 4 kali dah. 87 jatuh, 97 jatuh, 2007 jatuh, 2017 jatuh. Soalan saya, 2027 pasal apa? Nampak macam kita relax ya. Nampak tak? Kita akan kalah.
kita akan kalah. Kita akan berhutang budi dengan orang yang, maaf kalau saya sebut, dengan orang yang bukan Islam. Kita tak mau jadi macam tu. Takkan 40 tahun tak cukup memberi pengajaran pada kita? Dah sampai tahap dah kita ni sekarang kena ada sekolah education semua, yang macam mana yang berlaku di Gaza, macam mana berlaku di Mesir. Pembiayaan percuma, pembelajaran percuma, pergi sekolah, belajar, bukan kena bawa keluar duit. Ini tempat untuk belajar, baru belajar lagi. Sampai tahap macam tu. Kalaulah saya buka soalan umum kat sini kan, apa persiapan masjid Tuanku Jaafar untuk pengisian bagi menghadapi 2027? Saya yakin kita boleh pergi sampai tahap nil, kosong. Tak ada, kita tak ada apa. Ini Isra' Mi'raj bawa kita. Sebab apa? Bila Nabi pergi saja naik, Nabi dapat ke kerusi dia, Nabi balik, terus Nabi semayang dekat Kaabah terus. Mula gerak dakwah semua berlaku terus time tu. Jadi hebat. Sebab apa? Sebab Allah bina kepada Nabi self esteem. Cara dia macam mana salah satu dia? Salah satu dia ialah regeneration. Nabi dibawa untuk jumpa Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, turun dekat Palestin, dekat Masjidil Aqsa, semayang pula dengan semua Nabi. Nabi kita dikumpul dengan semua generasi Nabi. Abang-abang, ni semua bukti hidup duk ada kat kamu. Mereka semua melalui ujian macam kamu, jangan takut. So Nabi rasa, okey, hari ni kita ada, kita regeneration dengan kampung, dengan tok kita, dengan siapa ni, budak-budak muda ni. Mereka balik, mereka tak buat benda tu. Mereka selfie dengan tok mereka, lepas tu that's it, cukup. Sebab itu Nabi nak bina generasi. Antara yang Nabi buat ialah Nabi kena mula dengan mengembala kambing. Kemudian umur 11 tahun Nabi terlibat dengan bisnes. Kenapa awal 7 tahun sampai 10 tahun mengembala? Sebab nak didik diri untuk pandai merendah diri dan pandai untuk ada belas kasihan. Kita sekarang tak ada mengembala kambing. Apa yang ada? Kita kena bela orang-orang tua, kena bela orang-orang susah, kena bela anak yatim. Bila kita belajar untuk istilah mengembala, kena jaga, kena bawa bagi makan, kena tunjuk jalan, kena siap. Dia latih diri kita jadi bagus. Umur 11 kita terlibat dengan institusi perniagaan dan sebagainya secara rambang. Dia membentuk diri kita buat keputusan. Saya buat survey, sebab saya lecturer, saya buat survey secara rambang. Jumpa student untuk tanya soalan. Pasal apa ambil subjek yang hampa ambil? Student tak boleh jawab. Dia tak ada satu jawapan yang konkret. Saya ambil yang ni ustaz, saya dah baca 3 buku pasal tajuk ni. Tak ada. Paling asas apa dia? Mak saya suruh sambung ustaz. Oi. Sebab itu saya menyeru semua yang ada dalam sini bersempena dengan malam sambutan Isra' dan Mi'raj. Lain sikit daripada yang sebelum ini. Marilah sama-sama kita meletakkan satu kayu aras. Kurang-kurang 2027 kita tidak akan tenggelam dengan ekonomi yang tenggelam. Kita ada penabungan kita, kita ada preparation kita, kita ada yang tu, yang ini dan sebagainya. Bukan pada peringkat individu saja, dia mesti kepada peringkat terus kawasan dan kepada negeri dan juga kepada negara. Dia tak akan jadi kalau seorang buat, dia kena buat sama-sama. Hiduplah berpakat, jangan bergaduh. Duduk elok-elok, kawan sama-sama. Minta ampun, minta maaf ya YB kalau ada saya abang benda-benda tu. 7, membina generasi. Pertama, namakan nama baik. Kedua, cantikkan akhlak. Ketiga, ajarkan mereka Quran. Keempat, ajar mereka berenang. Kelima, ajar mereka memanah. Keenam, keenam, ajarkan mereka berikan mereka rezeki dari rezeki yang halal. Yang ketujuh, kahwinkan mereka bila sampai usia.
Ini 7 formula Nabi ajak untuk membina generasi. So, selamat membina generasi. Syarahannya nanti Ustaz. Baik, mana Ustaz Nawawi? Ustaz Nawawi akan bantu untuk syarah pada tuan-tuan, untuk cerita kat tuan-tuan apa intipati yang ada dalam 7 tadi tu, supaya generasi kita selamat, insya-Allah. Tak pun minta maaf sekali lagi ya, saya bukan tunjuk pandai, saya cerita saja apa yang ada supaya ada manfaat dalam hidup kita. Hiduplah seperti 1000 tahun dan beribadahlah seperti mana kita nak mati esok. Kata-kata terakhir daripada saya, ingat, kok mana pun kehidupan sekarang ni kita akan tinggal. Tak hari ni, esok. Tak esok, lusa. Bagaimanapun kehidupan ni kita akan tinggal juga. Jadi bila nak tinggal benda, tinggallah benda yang elok-elok supaya orang kenang kita dengan benda elok. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.